Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua. Sekali lagi, sebelum program kita bermula, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat share video perkongsian kita pada malam ini di laman Facebook masing-masing supaya lebih ramai mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan yang dihormati Prinsipal Ridwan, CEO Xiaomi EduWave Berhad, yang dihormati Prinsipal Noor, Founder Xiaomi Kids School dan juga merupakan salah seorang panel kita untuk forum kita pada malam ini. Seterusnya, sukacita saya memperkenalkan tetamu istimewa program pada malam ini iaitu selaku panel kedua kita, iaitu Puan Jamia, Early Childhood Care and Education ECCE Expert, merangkap penasihat Xiaomi EduWave Berhad. Dan tidak dilupakan juga kepada semua ibu bapa, guru-guru yang sedang menonton forum kita pada malam ini, iaitu bicara santai kita. Baiklah, sebelum kita memulakan lagi bicara santai kita pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Teacher Erin, selaku moderator pada malam ini dan juga merupakan salah seorang guru di Xiaomi Kids di Cawangan Kertih. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk sama-sama menjayakan bicara santai kita sempena PKP 3.0 pada hari ini. Semoga kehadiran dan penglibatan kita pada malam ini dengan tujuan menuntut ilmu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, sebelum kita memulakan majlis, marilah sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Seperti yang sedia maklum, tajuk bicara santai kita pada malam ini ialah Are we preparing the right education lifestyle for our kids future? Itu adalah tajuk bicara santai kita pada malam ini bersama dua panel jemputan kita lah. Oleh itu, saya, Teacher Erin selaku moderator pada malam ini membawa dan mengalu-alukan dua panel yang sangat berpengalaman, iaitu seorang dalam bidang pendidikan dan juga pendidikan awal kanak-kanak untuk menyampaikan perkongsian kepada ibu bapa dan guru supaya kita dapat mengambil input yang berguna lah pada malam ini. Untuk makluman kepada sesiapa yang ingin bertanya kepada dua orang panel kita, boleh komen di ruangan komen. Di akhir program nanti saya akan membaca soalan anda. Terima kasih. Baiklah, tanpa menengahkan masa, soalan pertama ditujukan kepada panel jemputan istimewa kita pada malam ini iaitu Puan Jamia. Dan soalan tersebut berbunyi, berdasarkan pengalaman Puan Jamia sebagai pakar pendidikan awal kanak-kanak, apakah definisi education lifestyle bagi diri Puan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya ke? Boleh Puan J. Boleh ya? Boleh, Puan. Okey, baik. Pertamanya terima kasihlah pihak Xiaomi Kids School jemput saya malam ni lah untuk sembang-sembang kot kan tentang pendidikan anak-anak kita. Tak kira lah sama ada waktu sekarang, in the future ataupun sebelum ni lah. Dan juga ramai ibu bapa yang ada dalam ni, yang mungkin juga ramai juga cikgu juga, pendidik di luar sana. Jadi dalam keadaan sekarang memang kita lihat pendidikan merupakan it's a bit challenging lah, orang kata banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa, oleh pendidik, pihak sekolah, pihak kalau taska, tadika, semualah institusi pendidikan at every level of education. Jadi kalau kita nak bercakap tentang education lifestyle ataupun gaya hidup pendidikan, sebenarnya manusia ni dilahirkan
kalau kita katalah kan, kita kata manusia dilahirkan zero, kita tak tahu apa kan. Kemudian ibu bapa tu sebagai pendidik utama yang memainkan peranan penting, memberi didikan dan asuhan kepada anak-anak pada peringkat awal. Kemudian barulah anak-anak ni diperkenalkan dengan dunia pendidikan yang sebenar, sama ada mereka bermula di taska, tadika dan pergi sekolah sampailah ke tertiary dan university level. Jadi kalau kita nak bercakap current pendidikan sekarang, keadaan semasa, kalau dulu pendidikan kita lihat sebagai satu platform untuk manusia mendapat ilmu, mendapat pengetahuan, mendapat kemahiran dan juga di situ juga membentuk sahsiah dan kepribadian seseorang. Sebab peranan pendidik di situ sangat penting kan. Jadi dulu kalau sampai umur 4 tahun, 5 tahun, pergi tadika. Jadi cikgu tadika itulah yang akan banyak membantu kanak-kanak tu dalam diperkenalkan dengan konsep pembelajaran yang sebenar sehinggalah dia pergi ke sekolah. Jadi kita tengok di situ banyak peranan guru lah. Almost like 80 to 90%. Tetapi kalau kita nak tengok sekarang, punya cara pendidikan kita mungkin agak berbeza. Walaupun tahun lepas kalau tahun lepas kita boleh sebut sebagai norma baru, tapi bagi saya kalau tahun ni dah masuk tahun kedua keadaan kita begini, it's not normal baharu dah, it is our lifestyle lah. Inilah amalan hidup kita yang baru, yang bukan baru, yang perlu kita lalui dari hari ke hari. Di mana ada ketika pendidik memainkan peranan penting, ada ketika bila lockdown macam sekarang, ibu bapa lah yang perlu mengambil alih tanggungjawab pendidikan. So jadi kita kena fahamlah apakah pendidikan tu sebenarnya untuk apa. Kalau dulu pergi sekolah mesti belajar, ambil exam dan tengok grade, result dapat apa, lepas tu nak ke mana, nak jadi apa dan sebagainya. Tetapi sekarang kita kena lihat pendidikan adalah lebih kepada, pada saya, ni pendapat saya lah, lebih kepada bagaimana kita nak mendidik anak-anak for survival, untuk kelangsungan hidup. Ya. Jadi bagaimana mereka nak tap kemahiran-kemahiran pengetahuan yang mereka perolehi itu supaya mereka dapat memilih cara hidup yang lebih baik untuk masa depan mereka lah. Jadi ini sangat penting difahami bukan saja oleh pendidik ataupun guru tetapi juga oleh ibu bapa dan juga komuniti. Ya. Jadi kita nak tengok satu sistem pendidikan yang lebih holistik, menyeluruh, yang melihat kecerdasan ataupun kita kata intelligence, kanak-kanak punya potensi tu dengan lebih mendalam lagi. Jadi maknanya sekarang kalau we talk about pendekatan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak seperti pendekatan orang kata child initiated learning, child determined learning dan sebagainya tu perlu diberi perhatian yang serius, bukan saja oleh pendidik tetapi juga oleh ibu bapa. Bagaimana you nak merangsang, bagaimana you nak menggalakkan anak-anak supaya melihat pendidikan is not only for the sake of going to school, learn something, take exam, dapat grade bagus, lepas tu belajar dan lepas tu at the end of the day you kata you dapat kerja. Sekarang tak tentu lagi. Sekarang belum tentu lagi you dapat kerja. So bagaimana kita nak membantu anak-anak kita untuk melihat masa depan yang berbeza, bukan macam kita sekarang. Kita sekarang lain kan. Kita belajar sampai universiti dan sebagainya, kita nampak aku nak jadi doktor, aku nak jadi lawyer dan sebagainya, atau you nak jadi businessman apa semua kan. Tetapi sekarang kita kena lihat dalam perspektif yang lebih berbeza. Itu yang saya punya pendapat lah kan. Okey, tu je kot. Nah, sebab saya tengok sini kena bercakap 5 minit je. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Jamiah di atas penerangan mengenai definisi berdasarkan pendapat Puan Jamiah mengenai education lifestyle. Dan memangnya sekarang ini sistem pendidikan di negara kita bahkan di seluruh dunia gara-gara pandemik sekarang ini totally change. Sepenuhnya bergantung kepada online lah. Jadi ketersediaan bahan pengajaran semua itu kita perlu pastikan memang betul-betul mencukupi untuk anak-anak murid, untuk anak-anak kita sendiri. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Jamiah untuk soalan pertama sebentar tadi. Okey, seterusnya soalan kedua saya tujukan kepada Prinsipal Noor. Okey, seperti yang sedia maklum, Xiaomi Kids
mengamalkan SLIM ya, Show Me Lifestyle Education Module. Okey, jadi di sini boleh Prinsipal Nur jelaskan sedikit mengenai SLIM ini. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Teacher Erin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Puan Jamiah. Puan J ni guru saya, ni idola saya ni, orang yang amat berpengalaman dalam bidang early childhood. Parents-parents di sini, teacher-teacher Shomi dan semua audience yang sedang melihat dalam Zoom ataupun dengan dalam FB kami. Okey, bercakap pasal education lifestyle ni, saya nak reverse balik masa zaman saya kecil-kecil. Masa zaman saya kecil-kecil dulu, bila kita pergi sekolah, mak ayah cakap apa? Pergi sekolah, belajar pandai-pandai, nanti masuk universiti, nanti dapat kerja besar, gaji besar. Itu yang diterapkan dalam kepala masa itu zaman saya. Zaman saya adalah generasi X. Puan J baby boomers kot. Puan J baby boomers. Saya Gen X. Okey, masa tu Harga emas kah? Okey, masa tu sesuai dengan zaman tu. Because masa tu adalah education is the only way out daripada kemiskinan. Masa tu education, kita panggil paper education is very important. Tapi kita kembali kepada zaman sekarang. Saya tak kata paper education tu tak penting, tapi dia punya prioritinya dah berbeza. Kita tengok early childhood sekarang lah, anak-anak kita sekarang umur 5, 6 tahun, 7, 8 tahun. Kalau kita tanya bila besar nak jadi apa? Dah tak ada dah, doktor ke, lawyer ke, nak jadi apa? YouTuber, nak jadi apa? Trader. Sekarang ni pun dah ada trader online semua. So dia punya lifestyle-nya dah berbeza. So kita tak boleh refer pada dulu mak tak buat pun macam tu. So kita tak boleh refer dah pada zaman kita because this some of it dah tak applicable pada zaman sekarang. So bila kita bercakap pada education lifestyle, macam dekat Show Me, kita ada modul kita panggil Show Me Education Lifestyle Model. So satu cabang yang amat penting dalam model kami adalah kita panggil proses. Kita pentingkan proses daripada result tu. Kita make sure the process is the process is nice in order to produce a good result. For example, okay, sekarang ni kita tekankan early childhood 5-6 tahun ni orang tekankan anak-anak pandai baca. Nak anak pandai membaca itu nombor satu. Anak pandai baca umur 4 tahun dah parents dah happy semua tu. Bagus. Saya tak kata salah anak boleh membaca pada umur 4 tahun. Tapi make sure the process is there. Okay, kalau kita mengajar anak kita, okay, line internet saya tak stable. Saya harap boleh dengar. Kalau kita ajar anak kita membaca sambil pegang rotan kat tepi tu, mak sekarang ni kan zaman bila mak ayah yang mengajar anak, mak ayah ni memang garang sikit. So tengok anak tak boleh membaca, dia marah anak. Adakah itu boleh menghasilkan proses yang happy untuk anak pandai? Anak akan pandai membaca. Dia punya resultnya adalah anak akan pandai membaca. Tapi mungkin anak tu tak akan suka membaca. Because apa? Bila dia nak membaca, dia akan refer balik pada dia punya proses tu. Dia kena marah, mak kena rotan. So lama-lama dia tak ada minat pun untuk membaca. So itu yang kita tak nak. Kita nak anak kita pandai membaca dan suka membaca. Itu kita tekankan proses. Sama juga bila anak bawa balik lukisan cantik ni. Kita pun kata, ai cantiknya lukisan tu. Okay, that's the result.
Okay, kita puji the result. Tapi besoknya kalau anak kita bawa lukisan yang tak cantik, kita nak kata apa? Because kita concentrate on the result. So kalau kita concentrate on the process, kita tengok, wah cantiknya combination warna ni. Tengok Iman color, cantik, selari je Iman color. Walaupun resultnya tak adalah bagus, tak cantik, tapi kita tengok the process. Itu yang kadang-kadang missing dalam pada education, kita punya lifestyle sekarang, sebab kita tekankan sangat kepada result sampai kita lupa the process tu. Sekarang ni ramai anak-anak boleh membaca pada usia yang muda, tapi diorang tak suka membaca lepas tu. Kenapa? Kita kena kaji kenapa. Diorang tahu membaca tapi tak nak membaca. Budaya membaca itu tiada. Itu juga salah satu tiang dalam Show Me Education Lifestyle adalah budaya membaca. Saya suka tekankan membaca ni because of ini adalah elemen penting dalam tadika. Umur 5-6 tahun parents memang wajib nak anak pandai membaca. So budaya membaca juga kita kena tekankan. Okay, kat rumah saya tanya kat parents, bila mak ayah membaca bersama-sama dengan anak? Membaca tu saya tekankan membaca buku, bukan membaca gadget. Bukan membaca daripada iPhone atau iPad. Membaca buku. Macam mana anak nak membaca buku kalau parents tak baca buku? Okay, parents kan belajar through, kanak-kanak dia belajar through role model. Role model mereka terdekat adalah mak ayah. So apa kata kalau tekankan hidupkan budaya membaca di rumah. Okay, tak payah lama-lama. Let's say pukul 9 sampai pukul 9 suku every night adalah book time. Parents pegang buku, mak ayah pegang buku, anak pegang buku, adik kecil pun yang tak pandai membaca pun pegang buku. Dia tak pandai baca tak apa, dia belek gambar-gambar semua tu. Jadikan budaya membaca. Budaya membaca tu lama-lama dia akan jadi rutin untuk membaca dan menghidupkan budaya membaca dan menghidupkan perasaan suka membaca. Itu adalah salah satu tiang daripada education lifestyle sekarang. So sekarang ni bila education lifestyle Show Me. So sekarang ni bila parents yang kena take over banyak function cikgu because of online ni, so parents pun kena terapkan budaya macam ni di rumah. So kalau let's say that nak baca, tekankan budaya membaca. Nak anak cepat pandai solat, kita bersolat sama-sama di rumah juga. Okey, rasa itu je lah as Teacher Erin, sedikit mengenai Show Me Education Lifestyle. Saya serahkan balik pada Teacher Erin. Baiklah, terima kasih Prinsipal Noor di atas penerangan mengenai seling sebentar tadi yang dapat kita dengar ya, bagaimana pentingnya penekanan di dalam proses pembelajaran tersebut, bukan outcome semata-mata. Betapa pentingnya nilai menghargai proses untuk kita memperoleh dalam masa yang sama hasil yang diterima seimbang ya. Okey, baiklah. Seterusnya soalan ini ditujukan kepada Puan J. Okey. Bagaimana Puan Jamiah melihat education lifestyle pada masa sekarang? Adakah ia berada di tahap yang boleh kita kategorikan sebagai yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita? Dipersilakan. Okay, terima kasih Teacher Erina dan Puan Prinsipal Noor. Okey, bila kita nak cakap tentang pandangan saya, bolehlah kan, sebab saya tak bolehlah mengatakan bahawa apa yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia ni baik ke tak baik ke, itu is not for me to judge lah, ya kan. Tapi saya tertarik dengan apa yang Prinsipal Noor sebut tadi tentang proses dalam pembelajaran. Sebab yang penting apabila kita belajar sesuatu sebenarnya ialah
adakah pembelajaran itu memberi makna pada kita. Tak kisah pada tahap apa sekalipun kita belajar sesuatu, adakah ianya memberi makna dan membantu kita dalam kehidupan kita seterusnya. Itu yang sebenarnya apa maksud pendidikan. Macam juga Principal Nur kata, kalau dulu punya cara masuk belajar, mesti belajar, lepas tu dapat kerja besar, lepas tu kahwin pun dengan orang kaya ke kalau boleh kan. Yang orang kata yang jadi maknanya lebih towards kepada self-centered. Maknanya diri kita melihat pendidikan tu adalah untuk diri kita sendiri. Tapi kita tidak melihat adakah pendidikan ini bukan saja memberi makna pada diri kita, tetapi pendidikan yang kita terima tu dapat membantu kita untuk memberi sumbangan semula kepada masyarakat. Itu sangat penting. So kalau nak bercakap tentang sistem pendidikan sedia ada sekarang, saya tak tahulah sebab saya tak duduk dalam mana-mana kementerian ke apa sebab dah pencing kan. Kita pun dah tak terlibat dalam mesyuarat-mesyuarat di atas tu yang pembuat dasar dan sebagainya. Tetapi kalau nak tanya pandangan saya melihat sekarang pendidikan tu harus lebih berbentuk orang kata menyeluruh, holistik, dan tak boleh depends on subject matters, even pada peringkat universiti sekalipun. Kalau you ambil law kan, you tak boleh belajar law sahaja. You kena belajar semua. Sebab kita sebagai seorang manusia, kita belajar tentang multiple intelligence contohnya. Kita dilahirkan dengan macam-macam intelligence ni. Tetapi tiba-tiba kita hanya fokus pada satu bidang yang kita akan rasa, oh aku minat ini je. Walaupun sebenarnya kita boleh buat semua. Jadi bagaimana kita nak membantu pada peringkat awal kanak-kanak. Saya melihat ni dari aspek awal kanak-kanak ya. Sebab setiap manusia dilahirkan, dia bukan, perkembangan tu bukan berlaku satu-satu. Bukan dia jalan dulu, tak bercakap, dia tak senyum macam tu kan. Dia berlaku secara serentak. Maknanya dari segi sosial emosinya, dari segi kognitif, dari segi intelektual, bahasa, fizikal dan sebagainya, dia berlaku secara serentak. Jadi bila dia berlaku secara serentak, maksudnya kita sebagai pendidik, peranan kita adalah untuk merangsang perkembangan-perkembangan ini supaya ianya berlaku secara seimbang pada tahap umur tertentu. Tadi Principal Nur cakap tentang parents more focus on reading, writing, all these 3R, 3M ni semua ni kan. Sebenarnya kita tak boleh salahkan sesiapa tentang ni sebab kita percaya kalau tak boleh baca, tak boleh kira, tak boleh tulis, kita kata budak tadika pun ada at one time even pakar menyebut, oh budak-budak tadika yang tak pergi tadika ni dia tercicir masuk tahun 1 sebab tak boleh membaca. Which is wrong lah sebenarnya. Sebenarnya bila tercicir ataupun atau dia bukan tercicir, dia cuma belum sampai tahap perkembangan dia. Sebenarnya kita ni kadang-kadang kalut bukan kan. Kata kita nak cepat. Kita tengok anak orang sebelah, anak neighbor, anak kawan kita orang boleh baca apa semua. Oh kita kata kenapa anak aku tak boleh lagi. Jadi kita risau pula kan. Tapi sebenarnya setiap manusia ni dia punya perkembangan berbeza-beza sebab dia bergantung kepada latar belakang, persekitaran. Banyak aspek-aspek luaran yang memainkan peranan dalam menentukan tahap perkembangan anak-anak tu. Memang secara normal sepatutnya katakan umur 5-6 dah kenal huruf ABC, boleh mungkin boleh tulis nama dan sebagainya, tetapi mungkin disebabkan latar belakang anak-anak tu tidak terdedah dengan aktiviti sedemikian, tak pernah pun jumpa pensel katakan, tak pernah tengok pun A tu macam mana apa semua, tiba-tiba kita kata oh kenapa budak ni 6 tahun dia tercicir sebab dia tak tahu baca kan. Sebenarnya sebab dia tidak mendapat pengalaman dalam aspek itu. Sebab terbentuknya pengetahuan manusia sebenarnya adalah daripada pengalaman-pengalaman yang mereka perolehi, sama ada daripada ibu bapa, daripada persekitaran mereka, dan juga media-media yang digunakan oleh ibu bapa dan juga pendidik. Kalau dia pergi tadika, dia pergi taska, apa yang pendidik tu bagi pada kanak-kanak, semua tu memainkan peranan penting dalam menentukan kanak-kanak tu punya perkembangan berada pada tahap yang sepatutnya lah kita kata. Tapi masih juga kita perlu lihat pula sebab ada kanak-kanak yang istimewa yang kita kena buat screening kan. Jadi ada juga aspek-aspek lain. Yang tu ini kalau saya cakap yang normal tu mungkin boleh senang kita nak trace, kita nak screen. Tapi kalau kanak-kanak yang
istimewa, ada pula dia punya mungkin perkembangannya agak lambat kan. Dan bila sebut istimewa ni bukan yang lambat je tau, yang advance pun ada. Kanak-kanak genius apa yang talented apa semua pun ada. Jadi kita kena melihat pendidikan tu lebih kepada bagaimana kita dapat membangunkan perkembangan seseorang tu mengikut fitrah dia. Pendidikan adalah untuk support perkembangan. Sebab tu kita selalu silap kat situ lah. Sebab kita ingat bila pendidikan ni kena belajar. Tapi sebenarnya tujuan kita memberi pendidikan kepada kanak-kanak adalah untuk memastikan perkembangan dia berada pada tahap-tahap yang sepatutnya lah. Sebab perkembangan manusia ni dia tak berhenti, dia sampailah mati kan. Jadi itu bergantung kepada how you stimulate you punya development lah. Dan kalau ikut kanak-kanak kita kata kalau ikut Bloom punya taksonomi dia kata kanak-kanak atau mencapai manusia lah mencapai tahap maksimum atau optimum perkembangan dia dari segi aspek fizikal, kognitif kan, dari segi bahasa dan sebagainya pada umur 18 tahun. Sebab tu kanak-kanak tu dikategorikan antara umur lahir sehingga 18 tahun. Sebab bila 18 tu maknanya you dah capai satu tahap kematangan dalam perkembangan you tu. Maknanya you sudah boleh buat keputusan sendiri, you dah tahu apa buruk, apa baik, apa yang tidak boleh dibuat, apa dia apa orang kata bagaimana nak merancang masa depan dan sebagainya. Sebab itu tujuan pendidikan. Sebab tu kita bersekolah, orang kata sekolah kita sampai 18 tahun lah kata contoh kan. Sebab kita anggap pada usia itu manusia ni sudah matang untuk membuat keputusan kan. Itu dari segi kajian-kajian yang dibuat lah. Tapi ada juga pengalaman saya masa jadi dulu-dulu suatu ketika dulu kita ada PLKN. Saya pernah jadi ketua jurulatih handle thousands of students umur 18 tahun. Tapi masa tu saya discover lah about 20% of them tak sampai pun tahap matang lah kan. Tapi kenapa macam tu? Jadi kita boleh capai tahap kematangan tu kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, sebagai ibu bapa membantu kanak-kanak melalui proses-proses pembelajaran yang sepatutnya. Jadi pada saya melihat pendidikan dari aspek fitrah manusia. Ya, nak pandai baca, nak pandai tulis dan sebagainya itu bergantung kepada pendekatan yang digunakan oleh sekolah, oleh tadika, taska dan juga pendidik itu sendiri. Apakah pendekatan yang digunakan, strategi yang digunakan untuk memastikan apa yang hendak disampaikan kepada kanak-kanak tu dapat difahami, dihayati dan paling penting sekali ialah memberi makna pada diri dia. Kita tak nak katakan contoh you ajak anak-anak membaca kan. Kita nak buat reading time apa semua. Tapi kita ibu bapa kena ada sama. Ya, kalau you ajak anak menonton sekalipun, you tengok TV, sembang. Beri makna kepada apa yang mereka tonton. Beri makna kepada apa yang mereka baca. Setiap sesuatu yang anak-anak buat tu mesti ada sebab dan munasabab. Kenapa adik kena buat macam ni? Macam tadi, Principal Nur sebut tentang bila anak bawa balik lukisan yang cantik dan sebagainya kan. Jadi bukan kita setakat sekadar kata oh cantik, oh ni tak cantik. Jadi dia pun tak faham apa maksud cantik tak cantik because itu sangat subjektif. So bila cantiknya kenapa? Oh sebab adik guna warna yang banyak dan adik warna semua kertas tu, adik lukis penuh, tak ada tempat kosong langsung. Jadi kalau kata yang satu lagi tu kita tak boleh kata, selalunya kita cuba tidak memberi respon-respon yang negatif kepada anak-anak lah. Oh hari ni kurang sikit warna adik ni, agaknya habis kot colour kat sekolah tu. Jadi mungkin ataupun dia ada justifikasi dia, tanya dia kenapa hari ni punya lukisan warna dia macam ni. Oh sebab waktu malam, dia ada jawapan dia. Pernah saya tanya seorang budak, kenapa semua orang cikgu suruh warna apple, warna merah atau hijau, kamu warna biru? Oh, because I like blue, dia kata. Dia kata blue is beautiful. Kita tak tahu satu hari mungkin dia innovate something, some chemical ke apa cucuk dekat apple tu jadi warna biru kan. Jadi itu cara berfikir kanak-kanak. Kita kena faham bahawa anak-anak dilahirkan mempunyai imajinasi yang sangat strong, sangat kuat, sangat kreatif. Sebab tu dia ada satu sifat
orang panggil curiosity, rasa ingin tahu. Sebenarnya itu pada usia yang sangat muda, antara 0 hingga 2 tahun, dia buat banyak benda, dia trial and error, nak cuba. Silap buat, dan disitulah pengetahuan tu atau pembelajaran tu berlaku. Tapi kita bukanlah bila budak tu panjat kerusi tu, panjat nanti jatuh pecah kepala kan. Jadi kita tidak menggalakkan atau tidak merangsang, kita selalunya sebagai orang dewasa kita cepat-cepat macam halang, sebab sebenarnya dia sifat ingin tahu dia sangat mendalam. Dia nak tahu kenapa, macam mana dia nak panjat, dia dah rasa kaki dia dah kuat kan, jadi dia nak cuba. Tetapi disebabkan, saya semua selalu sebut perkataan ini, tapi sepatutnya tak sebut lah kan. Kadang-kadang kita orang dewasa ni sebab kemalasan kita nak melayan anak-anak tu kan. Jadi kan kita akan cepat, dah jangan duduk diam macam tu kan. Dan kita tengok perbualan kita bersama kanak-kanak biasanya tidak menjurus kepada interaksi yang positif, lebih kepada memberi arahan kan, atau pergi simpan pinggan, ambil baju, macam more towards like giving instruction, ataupun dah buat homework dah, ataupun hari ni cikgu buat apa, tidak tanya langsung macam adik seronok tak, apa adik buat hari tu, apa adik buat kat sekolah, macam tu. Jadi tak ada perbualan. So what do you think about it? Tak tanya pendapat dia apa semua. Dan dalam, kalau kita faham dalam CRC atau Convention Rights of Children, salah satu kategori yang diberi penekanan ialah participation, iaitu pelibatan kanak-kanak dalam kehidupan dia. Dia maknanya dia perlu diberi peluang untuk melibatkan diri, memberi pandangan, memberi pendapat, membuat membuat pilihan dia sendiri. So jadi kita harapkan sistem pendidikan kita yang ada sekarang, dengan keadaan kehidupan baru kita yang sekarang ni, kita perlu lebih memberi peluang kepada kanak-kanak ataupun pelajar kita meneroka dunia persekitaran dia dengan cara dia sendiri. Dan sekarang kita tahu mereka ni kebanyakannya adalah we call them as a digital native digital. Kita ni imigran, saya lagi lah baby boomer punya zaman, lagi jauh kan. So jadi kita panggil sebagai dia orang native. Sebab tu kalau yang umur 5-6 tahun sekarang atau yang darjah 1, dia are all the alpha generation, yang celik-celik mata nampak smartphone, celik-celik mata nampak all kind of gadgets. Dan kita tak boleh nak halang dia. Kita tak boleh halang dia, tapi kita perlu pantau lah, perlu guide dia, memastikan apa saja bahan yang dia terima daripada teknologi yang ada sekarang tu adalah berbentuk yang baik untuk diri dia, bukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kadang-kadang dia kena tahu juga ada benda yang tak baik ada dalam tu kan. So saya rasa itu yang saya nampak lah, kalau kita nak buat, kalau kita nak membantu anak-anak kita yang ada sekarang dalam sistem pendidikan yang ada sekarang. Sebenarnya saya selalu menganggap sekarang pendidikan, peranan ibu bapa saya dah kata dah hampir 70% lah. Dan pendidik hanya bertindak sebagai fasilitator dengan membantu ibu bapa menyediakan bahan-bahan, sumber-sumber, maklumat dan sebagainya, supaya pembelajaran anak-anak tu tidak macam orang kata, bila katalah sekarang lockdown, so mak bapak pun tunggulah homework apa cikgu nak bagi, lepas tu mak bapak pula pening, tak faham apa semua. Jadi maknanya peranan pendidik tu sangat penting di situ, bukan sudah untuk mengajar anak-anak, tetapi membantu ibu bapa untuk faham apa yang anak-anak mereka perlu pelajari. Ya, okey, itu saja dulu. Baiklah, terima kasih Puan J di atas penerangan berdasarkan soalan sebentar tadi yang dapat saya concludekan betapa pentingnya kepelbagaian dalam pendidikan itu sendiri untuk membolehkan ia menjadi salah satu faktor penyumbang utama dalam perkembangan kanak-kanak tersebut. Dan saya rasa soalan seterusnya akan ditujukan kepada panel kedua kita, Prinsipal Noor, dan berbunyi apakah antara faktor dalam menentukan education lifestyle terbaik untuk anak-anak kita. Saya dipersilakan. Okey, terima kasih Teacher Erin. Saya amat bersetuju dengan Puan J. Saya nak sentuh sikit poin Puan J tadi yang membezakan tentang perkembangan kanak-kanak dan pendidikan kanak-kanak.
Betul lah Puan J. Sekarang ni parents ramai tekankan pendidikan. Sampai kadang-kadang dia orang lupa perkembangan kanak-kanak. Ada tu umur 4 tahun pun nak anak pandai membaca. Anak tu pegang pensel pun tak betul lagi. So dia nak skip perkembangan tu, terus pergi pendidikan. Okay, this is saya panggil actually perkembangan ni the foundation. Foundation dia kena strong. Macam mana kita nak anak tu menulis kalau pegang pensel pun tak betul? Macam mana nak pegang pensel? Macam mana nak praktis pegang pensel? That's why kita buat latihan menggunting lah. Kita buat latihan main play-doh. All these thing actually adalah untuk mempraktiskan dia punya fine motor skills. So dia punya objektifnya adalah untuk memegang pensel dengan betul. Salah satu objektif. So this is something that parents kadang-kadang termiss. Dia orang nak jump terus kepada pendidikan awal kanak-kanak. This is something yang actually parents kena ambil pasti, ambil tahu sikit dan ambil concern sikit, because kadang-kadang kita tak nampak kepentingan perkembangan awal kanak-kanak. Ianya actually amat penting. Ianya actually akan bakal menentukan bagaimana attitude dan personality anak-anak bila dia orang dah besar. Saya suka ambil contoh satu eksperimen, dipanggil marshmallow experiment. Marshmallow experiment ni dia ambil budak umur 4 tahun. Okey, dia letakkan dalam satu bilik, tak ada orang bilik tu, dia letakkan satu marshmallow, anak 4 tahun. Okey, ini kat US lah. So budak-budak US kan suka makan marshmallow. So dia kata okey, marshmallow ni okey ditinggalkan selama 5 minit. Okey, kalau you nak makan kalau you tunggu after 5 minit, dia kata dia akan dibagi, kanak-kanak tu akan dibagi 2 marshmallow. Okey, kalau dia makan dapat 1 je marshmallow. So dia nak kaji, kita panggil delay gratification budak-budak umur 4 tahun ni. Umur 4 tahun. So dia buat kajilah. So dia buat eksperimen kepada budak-budak tu dan dia kaji setelah I think saya rasa lebih kurang 15-20 tahun bila budak tu membesar, dan dia kaji quality life of the kids yang ambil eksperimen tu. So dia kajilah those yang ada delay gratification has a better quality life compare to budak yang tak tahan dalam masa 5 minit nak makan marshmallow tu. So this is, kita nampak simple tapi actually dia memang memberi kesan kepada adulthood kepada kanak-kanak ini. Okey, berbalik kepada soalan Teacher Erin tu, apakah faktor utama? Bagi pendapat saya, faktor utama untuk memastikan kejayaan education lifestyle ni kita adalah, saya panggil budaya atau rutin. Budaya, especially sekarang budaya di rumah. Budaya di rumah dan rutin yang kita buat setiap hari lah, itu yang dipanggil budaya. Contohnya saya tekankan lagi sekali, budaya membaca. Okey, budaya membaca ni kalau tak pandai membaca tak apa. Okey, tak pandai baca pun tak apa, tapi ada budaya membaca tu. So dia pegang buku, dia tengok gambar atau dia refer pada tanya mak dia nak baca atau disuruhkan mak dia bacakan ke apa. Tapi ada budaya, ada rutin budaya membaca setiap hari. Atau rutin bedtime story ke, atau kisah-kisah Nabi. Okey, bila kita bercerita dengan anak-anak, yang penting sekali adalah kita tekankan moral of the story. Kenapa? Jangan baca 100% daripada buku tu. Okey, the end, tutup buku habis. Kita ceritakanlah kenapa macam ni, kenapa, what do you think? Kalau tak buat macam ni macam mana? Kita tanyalah dia, kita berinteraksi dengan anak-anak dalam bedtime story tu. Okey, itu adalah salah satu rutin yang amat bagus untuk terapkan budaya membaca. So, rutin adalah penting, sama juga dengan contohnya solat. Okey, solat, okey, Nabi kata start solat, ajar solat umur 7 tahun ni. 7 tahun, lepas tu kalau anak umur 10 tahun baru start rotan ni.
Okey, 7 tahun, 7, 8, 9, 10, 4 tahun. 4 tahun, 5 kali sehari selama 365 hari selama kali 4 tahun. Berapa kali solat tu? Baru start rutan. Repetition, rutin. Nak ajar budak-budak bukan kita sekali ajar anak terus nak buat. Rutin, jadikan rutin setiap hari. Kalau Nabi kata selama 4 tahun, takkan kita ajar anak kita 3 kali dah kita nak cepat marah. Dah nak cepat rotan, nak cepat cubit. Sekarang ni cubit kat rumah memang banyak lah. Okay, zaman-zaman parents jadi teachers kat rumah memang banyak kisah mencubit ni. Okay, so kita kena bagi peluang kepada anak-anak tu rutin. Okay, kalau solat sampai 4 tahun, kalau kita ajar anak kita, jangan expect sekali ajar anak terus faham. Okay, jangan expect 2 kali ajar, 3 kali ajar, anak terus faham. Kami masa di tadika nak ajar anak, tanya teacher Erin dah, nak ajar budak-budak letak slipper dekat rak tu berapa kali? Tiap hari kena. Tiap hari kena jaga. Put your slipper on the rack. Put your slipper on the rack. Put your shoes on the rack. Every single day. Okay? So kita tak boleh expect budak tu cepat faham atau boleh ikut apa yang kita ajar kalau kita tak jadikan sebagai rutin. Sama juga doa-doa yang kita ajar tu, doa makan ke, doa tidur ke, doa tu. Kalau sekali ajar anak tak akan faham dan tak akan buat. Tapi kalau kita setiap hari kita doa sebelum makan, kita doa sebelum makan, doa sebelum makan. So lama-lama ni akan jadi rutin, bila dia nak makan dia akan berdoa. Usually dekat tadika dekat tadika dia banyak tanamkan rutin macam ni. Tapi sayangnya bila balik rumah atau bila masuk sekolah rendah, sekolah menengah, kadang-kadang rutin ni tak diteruskan. Tu yang kadang-kadang sayang budak-budak tadika ni. Tadika banyak tekankan budaya-budaya macam ni. Tapi sayangnya certain things tak di-continue kat rumah. So itulah menjawab soalan Teacher Erin. Okay, saya serahkan balik pada Teacher Erin. Okey, terima kasih Cik Noh di atas penjelasan berkenaan dengan soalan tadi. Jadi betapa pentingnya kita sebagai guru dan juga ibu bapa sendiri menekankan ataupun mencari satu rutin yang harus kita jadikan sebagai salah satu faktor untuk kanak-kanak tu rasa ingin melakukan sesuatu perkara itu, tetapi tiada paksaan. Harus kita lagaikan. Okey. Dan soalan seterusnya kepada Puan J. Okey. Apakah pandangan Puan Jamia tentang cabaran pendidikan kanak-kanak yang berubah kepada pembelajaran online sekarang ini, iaitu pembelajaran online di rumah kerana pandemik kita ketika ini? Okey, apabila berlakunya pandemik di mana kanak-kanak terpaksa berada di rumah, ibu bapa bekerja di rumah, work from home dan sebagainya, sebenarnya cabarannya amat ketara lah. Mungkin ibu bapa dekat sini boleh share juga you punya cabaran kan. Dan pembelajaran dilakukan secara online. Tapi pada saya, konsep PDPR sebenarnya tidak semestinya hanya tertumpu kepada online learning. Ya, pembelajaran menggunakan internet online dan sebagainya. Sebab salah satu sebab yang saya nampak ialah bukan semua kanak-kanak atau keluarga dapat akses kepada online learning ni. Contohnya kalau satu keluarga mempunyai 3-4 orang anak, tak payah, cucu saya punya cerita lah. 3 beradik, seorang darjah 1, seorang darjah 4, seorang darjah 6. Guna laptop mak dia, guna tab bapak dia, pakai smartphone. Itu yang ada kemampuan sikit lah. Bolehlah menyediakan keperluan itu. Jadi kita kena melihat pembelajaran online ni mungkin salah satu cara untuk menyampaikan apa sajalah subjek yang nak diajar dan sebagainya. Tetapi saya rasa kita hendaklah melihat PDPR ni lebih kepada bagaimana kanak-kanak dapat belajar secara sendiri
mencari maklumat sendiri dengan cikgu macam guru memberi tugasan-tugasan tertentu lah ya untuk mereka buat. Dan tugasan ni pula perlu dibantu oleh ibu bapa supaya dapat the whole process of learning tu berlaku dan pada akhirnya kanak-kanak tu faham apa yang mereka pelajari. Jadi dan satu lagi yang perlu kita ingatkan, pembelajaran tentang saya nak balik pada kes saya bercakap tentang perkembangan tadi kan. Jadi kita tahu bahawa perkembangan kanak-kanak dia melalui proses untuk tahap-tahap tertentu kan. Dan kita tahu even bila bermain sekalipun, main tu sendiri ada berbagai-bagai jenis main. Ya. Dan juga main tu juga berlaku pada usia umur yang berbeza dan cara bermain juga berbeza. Contohnya bayi, dia tak main dengan ramai-ramai kawan-kawan, dia main seorang-seorang dia panggil sebagai solitary play kan, main sendirian. Dan bila dia dah masuk umur setahun lebih tu dia main juga, tapi dia panggil parallel play, maknanya dia main tapi dia main seorang-seorang, tapi semua orang main, katalah dekat taska ramai kan. Ataupun dia panggil onlooker play, dia tengok orang main, dia tak main. Jadi dia masih belum dapat main secara kooperatif kerana pada usia 5-6 baru nak main secara kooperatif, bermain dengan rakan-rakan. Ini kita lihat sebagai satu fitrah kanak-kanak yang perlu difahami oleh semua orang tau. Jadi kalau bila kita menekankan pembelajaran secara online secara orang kata menyeluruh tanpa ada cara PDPR yang berbeza, pendekatan yang berbeza, ini mungkin akan menjejaskan fitrah kanak-kanak tu sendiri. Sebab kita kata kalau 5-6 tahun dia bermain secara kooperatif atau kan maknanya bermain cooperative play dia panggil. Dia nak main dengan kawan. Dia perlu kawan-kawan untuk bermain. Dia perlu berbual, berinteraksi, berkomunikasi. Jadi mungkin you kata tak apa, online macam ni lah, Zoom, bolehlah komunikasi. Tapi saya dah perhatilah cucu saya belajar online, dia tak boleh nak bercakap, dia frust, dia tutup tu kan, tak payahlah upah, boring. Kan? Dia lari, dia baru darjah 1 kan. Jadi itu bergantung, walaupun cikgu tu terlompat-lompat kat dalam tu kan, nak menyanyi, okey, mari kita bangun semua menyanyi. Tapi sebab tidak ada orang kata interaksi yang betul-betul lah. Maknanya you don't see the child kan. You nampak dia dekat skrin sahaja. Jadi ini juga akan menjejaskan fitrah. Saya tak tahu, kita patut tengok ni, tak tahulah panjang umur lah kan. We should see what happened to the children yang belajar pada ketika ini, 2 tahun ni menggunakan banyak menggunakan teknologi online ni, apa yang akan berlaku kepada mereka the next 20 years or 10 years kan. Yang paling saya risau ialah dia punya egocentric tu, especially taska punya umur kecil-kecil ni, memang benda egocentric punya sikap ni memang ada dalam diri manusia. Tetapi tujuan pendidikan tu adalah untuk membantu dia mengurangkan sifat egocentrik tu. Jadi kalau kita tak dapat bendung, dia punya egocentrik tu akan kekal sampai bila-bila. Kemudian dia akan develop jadi orang kata more like towards kita panggil child centered lah, maknanya kita lebih pada diri kita, tak peduli orang lain. Kan? Sebab kita, ini yang merisaukan saya lah. Kan? Saya I have no objection against learning through online dan sebagainya, tetapi bagaimana caranya kita perlu fikirkan pendekatan pembelajaran yang lebih memberi makna, yang tidak mengganggu, yang tidak bukanlah ganggu kita katakan, yang tidak akan menjejaskan perkembangan, terutamanya fitrah kanak-kanak. Fitrah itu ialah sesuatu yang semula jadi, yang ada dalam diri kita, yang berubah dari mengikut tahap umur, mengikut persekitaran, apa yang kita terima, maklumat, sumber dan sebagainya. Itu penting. Yang ni yang jangan ingat setakat dapat pergi duduk depan tu, cikgu ajar, buat homework, habis. Tapi tidak ada interaksi yang betul, tidak ada komunikasi, tidak ada sebab bila kita sebagai pendidik kita mengajar, bila kita dengan kanak-kanak, kita tengok macam-macam aspek. Kita tak tengok saja dari segi pembelajaran dia boleh tulis tak boleh tulis. Kita nak tengok dari segi tingkah laku, behavior dia. Dan kita yang paling penting dalam pendidikan ada 3 perkara penting yang saya selalu tekankan. Satu ialah pengetahuan yang kita nak bagi kepada kanak-kanak dan apa yang kanak-kanak dapat kuasai. Dan satu lagi, yang kedua ialah kemahiran. Apakah skills, kemahiran yang mereka dapat hasil daripada pembelajaran. Tapi yang ketiga ni paling penting ialah sikap dan nilai yang kita terapkan dalam pembelajaran tu. Yang ni yang akan membentuk dia punya personality.
Boleh belajar sampai pandai-pandai, boleh ada skill bagus, tapi kita kata sikap zero, tak ada. Lantaklah buat je lah sebab cikgu suruh buat je. Jadi dia jadi, kita tak nak tu, sikap dia, nilai yang hendak kita terapkan. Sebab benda ni semua ada dalam kita punya kurikulum tau. Jadi dalam kurikulum kebangsaan kita memang cantik dah sebut benda-benda ni kena ada. Sebab kita nak, kalau kita baca falsafah pendidikan kebangsaan, sebab nak wujudkan seorang insan yang seimbang dan sebagainya, apa semua tu kan. Tetapi sekarang, adakah pembelajaran yang sedang berlaku ni akan menyebabkan kita terlupa nilai, kita terlupa nak membentuk membantu kanak-kanak membentuk dia punya sikap-sikap yang positif dan sebagainya. So ini yang perlu sebagai pendidik beri perhatian. Jangan risau tak habis silibus, jangan risau kurikulum ke laut apa semua. Tetapi yang paling penting ialah setiap aktiviti, setiap apa yang kita nak bagi pada anak-anak tu, it is meaningful, memberi makna dan dapat masih membantu kanak-kanak untuk melihat pembelajaran atau pendidikan yang mereka terima ni adalah sesuatu yang berguna untuk diri mereka. There's no more threatening, jangan duk ugut-ugut dia orang. Itu semua tak laku lah kan. Budak-budak sekarang ni jangan duk ugut-ugut dia ke kan. Itu semua tak payah dah. Yang penting ialah kita kena tanamkan, cintakan pendidikan, cintakan pembelajaran supaya melalui pembelajaran itulah yang akan membuka minda dia untuk melihat kehidupan tu dengan lebih jauh dan dia nampak peluang-peluang yang dia boleh. Macam tadi Principal Nur ada sebut tentang apa cita-cita kanak-kanak kan. Semua nak jadi Insta famous, influencer lah, apa lagi tak tahulah, YouTuber dan sebagainya sebab mereka nampak. Sebenarnya benda ni pernah dah. Saya ada buat satu program tahun lepas dengan sekumpulan kanak-kanak di sebuah PPR kan, ada satu program kan. Jadi kita tanya, kita sembang dengan dia, apakah saya 20 tahun, siapakah saya 20 tahun akan datang. So setiap umur tu kita suruh dia tulis apa. Nah kebanyakannya pada usia antara 18 hingga 25 tahun, semua nak jadi apa? Insta famous lah, influencer lah sebagainya. Bila saya tanya, kenapa? Oh, kita buat duit dulu kan. Aunty. Sebab jadi influencer, jadi ni semua, YouTuber semua boleh buat duit. Nak belajar, sambung bila lepas umur 25 baru nak masuk universiti. Masa tu dah ada duit. Jadi kita tak payah dah pinjam-pinjam semua. Maknanya budak-budak tu dah fikir dah benda tu. They already think about it and they know that tak nak pinjam-pinjam. Jadi kita boleh cari duit sendiri. Cumanya bagaimana kita sebagai pendidik nak bantu dia supaya nak jadi Insta famous ke, nak jadi influencer ke, YouTuber ke, tapi dia buat dengan cara yang betul. Kita tak mahu kita sebagai orang dewasa mendedahkan kanak-kanak dengan bahan-bahan yang tak betul. Macam sajalah saya nak sentuh sikit. Hari ni kawan saya banyak share saya tentang seorang Insta famous ni duk chat dengan budak umur, bawah umur, ajar benda-benda yang substance, yang tak elok dan sebagainya, sampai ada seorang pensyarah buat report polis apa semua kan. Jadi kita tak nak macam tu. Sepatutnya sebagai orang dewasa kita bantu dia. Sebab ini adalah, this is the lifestyle, ya. Ini cara hidup baru di mana kita orang kata kita dah bukan dah. You tanya budak-budak sekarang tak ada dah nak jadi doktor. Tambah sekarang lagi tak nak jadi doktor sebab jadi frontliners sampai tak balik rumah apa semua kan. Jadi tak nak. Dah tak ada dah nak jadi lawyer ke, nak jadi cikgu jauh sekali lah kan. Jadi mereka kanak-kanak dah nampak dah peluang-peluang untuk mereka di masa depan tu lain dah peluang dia. Dan sekarang pun kebanyakannya banyak work from home. Jadi mereka belajar daripada ibu bapa, tengok mak bapa kerja work from home, bagaimana mak bapa bekerja. Jangan ingat anak kita kecil dan mereka tidak perhati. Mereka perhati benda-benda ni. Like cucu saya, dia kata, tu dia abang got meeting, cannot disturb him. Meeting apa? Meeting office, dia kata kan. Jadi dia tahu, ni cara orang dewasa bekerja dan sebagainya. Jadi inilah yang saya harapkanlah kepada yang ramai ada kat ibu bapa di sini untuk membantu anak-anak. Jangan ingat sebab online ni mungkin berlaku semasa total lockdown ke ataupun tak boleh pergi sekolah. Tetapi apabila pergi sekolah contohnya, ni saya nak tambah sikit lah. Apabila katalah sekarang kita lockdown 2 minggu dan katanya sambung lagi sebulan, maknanya sebulan lah belajar PDPR kan. Tapi katakan everything is fine, so Julai semua masuk balik sekolah. Apa yang saya nak cadangkan pada pendidik dan juga ibu bapa ialah the momentum tu, momentum belajar PDPR di rumah tu sepatutnya
dia akan dia akan ada, you embedded semasa dalam kelas. Maknanya dalam kelas pun bagi peluang kanak-kanak, okey sekarang semua orang search this information ni dekat www website dia atau URL dia, cari dekat YouTube apa semua. Jadi benda tu berlaku sama aja. Walaupun dia di rumah ke, dia masuk balik dalam kelas, pembelajaran tu dia punya momentum tu sama. Jadi bila lockdown balik pun dia sambung balik. Jadi dia tak adalah macam terkejut macam tu kan. Jadi tak nak macam tu. Biar pembelajaran tu sama. Tapi mungkin tu berlaku, saya tak tahulah kan. Cuma saya selalu kalau saya nak tahu benda-benda ni, saya akan tanya cucu-cucu saya yang bersekolah lah. How they learn in school, how they learn at home, bagaimana mereka menggunakan kemudahan-kemudahan online dan sebagainya, sebab saya nak faham how they learn macam tu. Itulah pandangan saya lah. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih Puan J di atas pandangan dan penerangan sebentar tadi. Jadi melalui pembelajaran online ini, kita sebagai pendidik itu sendiri bukan sekadar memberi input semata-mata berdasarkan platform itu sendiri. Tapi kita harus mempelbagaikan ia untuk memastikan kanak-kanak itu sendiri masih merasakan momentum momentum pembelajaran itu masih ada. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan. Boleh dengar ya suara saya? Boleh. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Prinsipal Noor dan Puan Jamia. Perkongsian sangat baik yang dapat diambil oleh semua yang hadir mendengar dan menonton pada malam ini. Okey, kita ada soalan ya di ruangan komen yang akan saya bacakan. Soalan ini kita tujukan kepada Puan Jamiah ya. Okey, soalan berbunyi, apakah pendekatan yang sesuai untuk pelajar yang berusia 2 dan 3 tahun pada masa keadaan pandemik? Sebagai parent, mungkin merasakan secara online adalah tidak bersesuaian dan pendekatan secara atas talian itu tidak begitu bersesuaian untuk kanak-kanak berumur bawah 3 tahun. Okay, saya tujukan soalan ini kepada Puan Jamia. Okey, terima kasih. Okey, 2-3 tahun tak payah aku online. Tapi yang penting ialah kalau katakan contoh anak puan, anak ni ibu bapa atau daripada cikgu. Okey, pendidik lagi senang. So apa yang patut kita buat ialah kita sediakan satu kit pembelajaran yang simple berasaskan kepada perkembangan kanak-kanak tu. Mungkin you macam katalah dekat tadika atau taska you menggunakan tema-tema tertentu. Contohnya you guna tema berkaitan transportation dan sebagainya. Jadi mungkin you sediakan bahan. You sediakan bahan-bahan untuk dia buat di rumah bersama dengan anak-anak. Tapi janganlah kalau dekat taska kita buat aktiviti 3 jam, kat rumah pun nak buat 3 jam, tak perlulah. Mungkin satu hari satu aktiviti yang parents boleh spend about half an hour, tetapi mempunyai objektif ataupun learning outcomes tertentu yang perlu diikuti. Dan jangan bagi bahan saja, bagi apa dia tugasan tu. Terangkan tugasan tu. Apa bahan digunakan, bagaimana proses untuk nak perkenalkan bahan tu. Jangan bagi setakat, okey ni color kereta, jangan macam tu. Jadi kita terangkan kepada ibu bapa, yang ni saya banyak bantu tadika, taska yang kat luar sana, yang minta saya punya bantuan bagaimana nak develop kit pembelajaran yang efektif. In fact saya buat untuk sekolah alternatif juga, kan, yang mana yang sekolah alternatif biasa, yang bukan sekolah biasa lah kan. Jadi kita bagi tahu kata okey ni tugasan dia dan apa peranan ibu bapa, apa yang tanggungjawab ibu bapa semasa aktiviti dijalankan, apa ibu bapa punya tugasan, apa kanak-kanak punya tugasan dan pendidik macam mana nak memaklumkan. Dan biasanya sebelum kita bagi bahan tu, kita buat video kan, kita sama ada you nak buat video, you terangkan kepada ibu bapa. Kalau you rasa segan nak buat video, you boleh tulis ataupun you buat voice call ke apa kan. Jadi you terangkan pada ibu bapa bagaimana aktiviti tu hendak dijalankan. Jadi untuk nak menggalakkan ibu bapa tu, mungkin dia tak faham ke apa semua, kita from time to time you communicate with the parents. Di sinilah peranan pendidik tu sebagai
sebagai fasilitator kepada ibu bapa. Jangan bagi buku worksheet, jangan bagi buku kerja just sekala itu je, jangan. Bagi tugasan, ya, bagi task. Dan minta ibu bapa, macam katakan baru ni saya tengok cucu saya Tadika kemas je pun kan, tapi very good tugasan cikgu dia bagi, buat aquarium sebab dia belajar tentang ikan under the sea kan. So sambil buat tu, mak dia ambil gambar, mak dia explain sebab ada dia punya proses bagaimana nak perkenalkan kepada anak tu. Jadi maknanya jadi macam seolahnya anak tu belajar lah. Dan dia buat sepanjang minggu tu. Hari ni dia lukis ikan. Cikgu tu kata hari pertama buat apa, hari kedua buat apa, hari ketiga. Dan bila masuk hari kelima tu, dah siap dah. Bila saya pergi, saya tengok jumpa dia sebab dia duduk bawah, saya duduk atas kat kondo ni. So saya pergi tengok, buat apa ni projek? Kita buat aquarium. Dalam aquarium tu ada sotong. Jadi dia cerita balik. Jadi maknanya sebagai pendidik, you bukan sahaja menyediakan bahan tu, tetapi you kena sediakan juga panduan untuk ibu bapa supaya tugasan anak tu dapat dijalankan dengan baik. Dan bagi ada setengah ibu bapa tu dia rajin, sambil anak dia buat, dia ambil video, ambil gambar, dan dia share dengan cikgu dia ataupun kumpulan grup anak-anak dia. Jadi ibu bapa lain pun dapat belajar daripada ibu bapa yang buat. So ini cara dia sebenarnya yang lebih baik. I don't think online would be sufficient, effective sebab saya tak nampak pun cucu saya nak duduk 5 minit berdepan online. Tak ada pun. Jadi kan boleh buat, mungkin kalau cikgu nak buat storytelling kan, you boleh buat storytelling yang anak tu boleh dengar lah kan. Tetapi bukan you duk mengajar dia dengan yang tu semua tak jadi lah. Storytelling atau you nak buat creative movement, you nak buat online, ajar dengan buat apa-apa. Atau you tak payah, dan online tu sebenarnya tak payah buat online, saya tak berapa suka. Saya lebih suka you rakamkan, kemudian share dalam WhatsApp group ke, Telegram ke. So ibu bapa tu dia tak terikat dengan waktu tu. Sebab kita bila buat online macam sekarang ni kan, dia waktu ni. Jadi bukan ibu bapa ada masa kan. Dia tak ada masa. Tapi kalau you sediakan bahan, masukkan dalam YouTube, katakan kalau tempoh tu terlampau panjang kan, masuk dalam YouTube channel, then from time to time ibu bapa tu bila ada masa, kalau dia tak ada siang dia boleh buat malam kan. Sebab kalau ibu bapa yang work from home ni dua-dua kerja, memang anak haru-biru lah kan. Susah nak buat aktiviti pada masa yang you nak buat online. Ibu bapa apa ada online, dia meeting juga. So don't you prepare bahan dan sediakan menggunakan media-media yang mudah untuk digunakan oleh ibu bapa. So dia tak rasa, tapi dia pun macam excited. Okay, malam ni kita nak buat creative movement. Teacher Erina dah ajar dah kat mama, so kita buka video. Jadi tengok sama-sama, buatlah dengan anak. Macam tu. Okay? Okay, terima kasih Puan J di atas tips yang sangat berguna ya, terutamanya untuk teacher-teacher untuk kami apply insya-Allah. Okey, dan mungkin Prinsipal Noh ada nak tambah ke? Okey, kita ada satu lagi soalan. Soalan ni daripada Facebook ya. Okey, soalan ni berbunyi, saya ada baca beberapa kajian mengenai kesan COVID-19 ini terhadap kesihatan mental kanak-kanak. Bagi pendapat Puan, sebagai guru atau ibu bapa, apakah langkah yang sewajarnya dilakukan bagi mengelak masalah ini berlaku? Maksudnya budak yang kena COVID dan dia trauma ke macam mana? Kita tak tahu apa kesan, adakah kesan mental health dia secara mental, dia trauma, takut ke sebab mungkin keadaan serius. Sebab kalau macam yang saya tahu, bila budak-budak yang kena COVID ni, positif COVID ni, biasanya dia demam, sakit tekak dia macam like normal flu macam tu. Tak adalah sampai pakai ventilator kot kan. Jadi tetapi ada satu saya nak share je kat sini, ada satu sebuah taska, pengusaha dia contact saya kan. Dia dah anak kanak-kanak dia 3 orang kena positif Yang menjadi masalah ialah stigma. Timbul stigma di mana menganggap bahawa pesakit-pesakit bekas pesakit COVID ni
macam akan membawa penyakit tu kepada orang lain sampai ibu bapa tu kena kecam, sampai pengusaha tu takut nak buka taska, dan ibu bapa yang lain takut nak hantar, dan dia jadi satu macam stigma, macam kita takut orang sakit AIDS lah kan, HIV AIDS ni kita kata dia berjangkit kan. Begitu juga, jadi kita melihat COVID ni seperti penyakit AIDS pula kan. Jadi ini peranan pendidik ni sangat penting lah. Ya, you must have a proper knowledge. Kalau kita seorang ibu bapa sendiri pun kena ada lah pengetahuan, dan kalau you baca kajian kat mana-mana, pastikan kajian tu betul lah kan. Jadi dan kita kena tengok keadaan anak. Kita kena ingat kanak-kanak ni dia melalui krisis dalam hidup ni. Kita ada macam-macam krisis kan dalam hidup kita. Tetapi bagi kanak-kanak yang bawah umur 6 tahun, biasanya dari segi psikologi dia ada, kita kan ada memory ya, short term, long term memory. Jadi bagi kanak-kanak bawah 6 tahun ni, dia punya short term memory ni sangat short, pendek, antara 3 ke 5 minit macam tu. Lepas tu dia lupa. Jadi kita sebagai orang dewasa jangan dok cerita repeat cerita tu, sama lama-lama dia akan jadi accumulate, lama-lama akan jadi long term memory. Kalau kita nak menakut-nakutkan dia atau kita nak ugut-ugut dia, dan kita ugut berulang-ulang kali, kita takut berulang-ulang kali, lama-lama yang dia dah lupa tu dia ingat balik. So yang tu kita tak boleh. Jadi kita kena selalu memberi, orang kata dengan anak-anak ni selalu bercakap, bersembang tu biar benda yang positif lah. Yang tu. Dan saya tak tahulah kan macam mana keadaan trauma kanak-kanak. Sebab saya sembang dengan Dr. Salih, seorang pediatrician. Dia kata bila budak-budak yang kena, biasanya dia macam like demam, flu dan sebagainya. Jadi mungkin tak seserius orang dewasa lah kan. Okey. Okey, terima kasih Puan J di atas jawapan itu tadi. Okey, dan untuk ketika ini saya inginkan Prinsipal Noor untuk membuat kesimpulan secara keseluruhannya ataupun nak komen untuk ending kita pada malam ini. Dipersilakan. Saya ke Teacher Erin? Sorry, line saya tak berapa clear. Ya. Okey. Saya nak tekankan di sini adalah kepentingan perkembangan awal kanak-kanak. Okay, kita tak boleh jadikan pandemik ini sebagai satu halangan untuk kita memberikan perkembangan yang terbaik kepada anak-anak kita. Saya memang old school actually. Saya memang tak berapa suka guna gadget, especially kepada anak-anak di bawah umur 7 tahun, 6 tahun. Tapi bila pandemik ni kita tak boleh deny hak mereka, dan memang gadget adalah tools untuk mereka belajar online. Tapi kita sebagai parents memang kena monitor dan kena hadkan penggunaan, dan memang kena jaga apa yang anak kita tengok dalam gadget tu. Monitor is number one. Kita kena monitor, tak boleh lepas tangan. Kena make sure diorang juga pergi buat kerja, buat physical activities, practice dia punya otot mata, sebab dah lama tengok gadget, tengok komputer ke, tengok iPhone ke, iPad ke, so mata tu dah short sight terlalu lama, so kena practice juga otot mata untuk tengok benda-benda jauh. So ini especially kanak-kanak dia orang memang tengah praktis dia punya otot-otot mata, even physical. So kita jangan jadikan pandemik ni sebagai satu halangan atau cabaran. Kita kena cari jalan yang sesuai macam mana kita nak menggunakan gadget dalam pembelajaran anak-anak. Cuma sekarang ni objektif anak tu kira kita janganlah terlalu meletakkan harapan yang tinggi sangat melalui pembelajaran online. Kalau kelas tu setengah jam, janganlah expect anak kita nak duduk
saya cakap tentang budak-budak tadika lah. Macam mana dia orang nak duduk depan komputer tu selama setengah jam. Okay. Dia orang akan jadi boring, especially kalau cakap cikgu tak sempat nak layan ke apa ke, itu bukan style dia orang. So kita kita sebagai parents jangan expect terlalu tinggi. So kalau kita dapat duduk 5 minit, dia orang nak keluar sekejap minum air, lepas tu sambung balik, biarkan aja. Jangan terlalu strict sebagai parents. Budak-budak ni dia tengah membesar, so dia orang tengah mencari-cari gaya pembelajaran dia orang sebenarnya. Ada yang suka tengok, ada yang suka menulis, ada yang suka membuat visual, auditory atau kinestetik. So kita kena bagi peluang pada anak-anak tu untuk explore apa gaya pembelajaran mereka. Saya rasa itu sahaja. Semoga parents dan ibu bapa di sini juga, even teachers kat sini menggunakan method yang betul dalam pembelajaran online kita. Make sure objektif tercapai, make sure ianya pembelajaran yang menarik. Jangan biarkan anak-anak kita itu ketinggalan dari segi pembelajaran. Itu saja, Teacher Erin. Terima kasih. Okey, terima kasih Prinsipal Noh di atas kesimpulan yang dibuat sebentar tadi. Okey, memang banyak perubahan ya pada zaman pandemik waktu ketika ini. Rata-ratanya segala aktiviti yang biasa dilakukan oleh kanak-kanak terhad di waktu ketika ini. Tidak boleh keluar rumah, pembelajaran online. Jadi semuanya dalam masa yang sama memberi kita sebagai yang dewasa pendidik sentiasa cuba untuk memberikan pendidikan yang terbaik berdasarkan apa yang sesuai di waktu dan ketika ini. Okey, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Jamia dan Prinsipal Noh kerana sudi memenuhi jemputan kami untuk berkongsi ilmu dan pengalaman kepada ibu bapa dan guru-guru pada program Bicara Santai pada malam ini. Terima kasih diucapkan. Dan untuk makluman semua, Xiaomi sini telah melancarkan Xiaomi online class yang terbuka kepada semua kategori bermula daripada kanak-kanak, remaja dan dewasa. Dan antara program menarik dalam Xiaomi Kids online class yang disediakan ialah seperti kelas mengaji dewasa dan kanak-kanak, kelas membaca, kelas English, kelas dental arithmetic, kelas Mandarin, kindergarten Zoom Plus, primary and secondary Zoom Plus dan banyak lagi. Selain itu juga kami membantu kepada sesiapa yang ingin menjana pendapatan sampingan iaitu sebagai rakan affiliate Xiaomi untuk promosi produk-produk Xiaomi. Antara kelebihan menyertai affiliate Xiaomi ni tidak perlu ada produk sendiri, tidak perlu memegang stok, tidak perlu fikir urusan jualan, pembungkusan dan penghantaran. Boleh bekerja daripada rumah, grup support disediakan, training setiap minggu untuk meningkatkan sale, bahan-bahan iklan juga disediakan dan banyak lagi. Okay. Untuk lebih lanjut, mungkin boleh ke link yang disediakan di ruangan komen FB. Iaitu Xiaomi di Facebook Xiaomi Kids School ya. Dan atau boleh kontak kami di page tersebut lah. Okey. Sebaiklah sebagai penutup sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu khas kita pada malam ini Puan Jamia dan Prinsipal Noh yang telah mengupas dan membahas serba sedikit berkaitan dengan topik kita pada malam ini. Serta tak lupa juga kepada ibu bapa yang join Zoom kita sama ada di platform Zoom dan juga di Facebook serta guru-guru yang turut serta pada malam ini. Okay, saya sebagai moderator ingin memohon maaf andai ada salah dan silap dalam menyusun kata sepanjang mengendalikan forum Bicara Santai kita pada malam ini. Semoga berjumpa lagi di program-program yang akan datang insya-Allah. Saya akhiri Bicara Santai kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Puan Jay. Terima kasih. Jumpa lagi.
Yes. Terima kasih Puan J. Ya, terima kasih. Apa lagi? Puan J. Ya. Nantilah nak jemput buat sharing tentang PDPR tu Yang mana? pada teacher-teacher kami. Boleh? Boleh. Nak buat tu. Analah pernah buat aktiviti. Dah ada sikit. Menarik tu. Boleh. Ada step untuk parents very thorough tu. Good. Memang saya buat macam tu. Saya suruh sebab kita nak ada involvement parents, dia bukan saja setakat bagi bahan.